Salam sejahtera, selamat pagi. Tajuk hari ini ialah peluang kali kedua. Peluang kali kedua. Passage hari ini ialah dari Filemon ayat 1 sampai 21. Ayat 1 sampai 21. Daripada Paulus yang dipenjarakan kerana Kristus Yesus dan daripada saudara kita Timotius kepada Filemon, sahabat kami dan Diman sekerja yang dikasihi, kepada saudari kita Apia dan kepada rakan seperjuangan kita Akipus, serta kepada jamaah yang berhimpun di rumahmu. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menanugerahimu kasih kurnia dan damai sejahtera. Saudaraku Filemon, aku sentiasa bersyukur kepada Allahku dan menyebut namamu dalam doaku, kerana aku mendengar tentang imanmu kepada Tuhan Yesus dan kasihmu terhadap semua orang saleh. Aku berdoa semoga persaudaraan kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus akan membawa pengertian yang lebih dan mendalam tentang segala yang baik yang kita miliki dalam Kristus. Saudaraku Filemon, kasihmu sungguh menggembirakan dan menggalakkan hatiku kerana kamu telah menyegarkan hati sekalian orang saleh. Oleh itu, aku mempunyai kebebasan dalam Kristus untuk memerintahkan kamu membuat sesuatu yang harus dilakukan. Namun demikian, kerana aku mengasihimu, aku hanya meminta kamu membuatnya. Aku Paulus, seorang yang sudah tua dan kini dipenjarakan kerana Kristus Yesus. Aku membuat permintaan ini bagi pihak Onesimus yang telah kujadikan sebagai anakku sendiri sewaktu aku di dalam penjara. Dahulu, dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang dia berguna bukan saja bagimu, malah juga bagiku. Aku menghantar kembali kepadamu Onesimus yang amat kukasihi. Sebenarnya, aku mahu dia tetap bersamaku di sini untuk membantuku bagi pihakmu sepanjang tempoh aku dipenjarakan kerana menyebarkan Injil. Namun demikian, aku tidak mahu memaksa kamu membantuku. Biarlah bantuan itu kamu hulukan dengan rela hati. Oleh itu, aku tidak mahu berbuat apa-apa tanpa persetujuanmu. Mungkin Onesimus meninggalkanmu untuk sementara waktu supaya kamu mendapatnya kembali untuk selama-lamanya. Kini, dia bukan hanya seorang hamba. Dia saudara yang dikasihi. Dia amat bererti bagiku dan tentulah lebih bererti bagimu, baik sebagai hamba maupun sebagai saudara dalam Tuhan. Oleh itu, sekiranya kamu menganggapku sebagai rakan sekerja, sambutlah dia kembali, seperti kamu menyambutku. Jika ada kesalahannya atau hutangnya kepadamu, biarlah aku yang menanggungnya. Lihatlah kata-kata yang berikut kuterahkan dengan tulisanku sendiri. Aku, Paulus, akan menyelesaikan segala-galanya. Aku tidak perlu
mengingatkan kamu bahawa kamu berhutang kepadaku dirimu sendiri. Saudaraku, semoga aku mendapat pertolonganmu dalam Tuhan. Segarkanlah hatiku dalam Kristus. Ketika menulis surat ini, aku yakin bahawa kamu akan menunaikan permintaanku. Malah sebenarnya aku tahu bahawa lebih daripada yang ku minta itu pun akan kamu lakukan. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saya di gereja dan di sekolah teologi selalu pun ada dengar orang yang berbincang tentang ciptaan Tuhan. Sesetengah orang percaya, sekurang-kurangnya ada 3 pilihan di sini. Yang pertama dikata, Allah menjadikan semua orang baik. Kalau engkau percaya Allah menjadikan semua orang yang baik, memang betul. Ini susahkan kita percaya orang yang tidak baik. Mengapa ada orang yang tidak baik? Kedua, ada orang percaya Allah menjadikan orang yang mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Ada orang ingatkan Tuhan bila Tuhan ciptakan manusia mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Kalau ada cubaan datang, mereka jatuh. Kalau tidak ada cubaan datang, mereka tidak jatuh di dalam dosa. Ketiga, ada orang percaya Allah menjadikan manusia dengan sifat berdosa. Kalau engkau percaya ini, kata Allah sudah jadikan manusia dengan sifat berdosa, dia tidak ada harapan. Hari-hari pun jatuh di dalam dosa sebab sifat mereka berdosa. Teologi ini kita mesti mau pastikan mana satu pihak kami akan percaya. Kepercayaan engkau boleh bawa engkau buat keputusan di dalam kehidupan engkau yang berikut. Kalau ada orang tak kata selepas penciptaan, ada orang pun melihat orang telah jatuh dalam rahmat. Mungkin sekarang kita manusia sudah jatuh dalam rahmat. Mungkin nomor 1, orang jatuh sebab tidak berhati-hati. Ini adalah kesilapan. Kalau kesilapan, kali yang kedua kali, tak mau silap lagi lah. Hati-hatilah. Jaga-jagalah. Kedua, ada orang kata, sengaja lakukan tindakan berdosa. Sebab ada pencubaan datang, sengaja, selalu, senang saja jatuh dalam dosa. Tidak ada pencubaan, tidak berdosa. Ada ketiga, hidup berdosa. Ada orang suka hidup dalam dosa. Engkau bagi mereka ubah, tak mau. Ini seronok, bagus. Mereka suka. Keempat, ada orang hati menggeras dengan dosa. Mereka hati sudah keras, tidak mau ubah. Ada orang kata, orang ini tidak boleh diselamatkan. Tak boleh. Dia jatuh langsung, tetap tidak boleh bangkitkan. Ini kita mesti mau belajar, paham mana satu teologi yang kami akan percaya.
atau maka akan ada. Hari ini kita lihat seorang nama Onesimus. Buku ini, surat ini, Philemon, Paulus tulis kepada Philemon. Dia kata ada seorang Onesimus. Onesimus, dia adalah seorang hamba Philemon. Tetapi dia sudah lari diri. Mengapa dia lari diri? Ada orang percaya dia curi duit atau curi benda-benda yang mahal, pun rosakkan rumah, rosakkan nama bos dia, Philemon. Philemon sudah report kepada polis, dia dipenjarakan kerana kecurian. Sekarang dia dituduh dalam penjara. Di dalam penjara, dia berjumpa dengan Paulus. Dan Paulus perlahan-perlahan bawa dia kepada agama Kristian. Dia sudah percaya di penjara. Di penjara, masa di penjara bersama Paulus, dia jadi Kristian. Dia jadi Kristian yang baik. Bila dia sudah tamatkan tempoh penjara, Paulus rasa yang baik sekali yang hendak dia kembali kepada Philemon. Sebab Philemon ialah bos dia. Kalau dia tidak kembali kepada Philemon, barangkali dia jatuh di dalam bos lain. Kalau di dalam bos lain, lagi susah. Dan Paulus percaya ini Onesimus seorang yang boleh dipercayai. Philemon pun seorang percaya Kristian melalui Paulus. Sekarang Philemon di dalam gereja, di dalam rumah dia ada sebuah gereja rumah, yang Pak Philemon ialah pemimpin di sana. Sekarang Philemon mau menerima Onesimus di dalam gereja dia, di dalam rumah dia. Paulus pun cuba mendamaikan kedua-duanya atas nama Kristus. Ini Paulus, dia selalu kata, Onesimus ialah sebagai anakku sendiri. Dia jaga saya, dia layani saya yang bagus. Paulus kata dia ialah seorang Kristian yang patut-patut bagus. Dia kata dahulu dia tidak guna untuk engkau, bagi engkau. Sekarang dia memang ada berguna. Tetapi Paulus tahu kan yang best sekali, yang bagus sekali ialah menghantar Onesimus kembali kepada Philemon. Tetapi bila Onesimus kembali, Paulus menggalakkan Onesimus menerima dia, menerima Onesimus, menggalakkan Philemon menerima Onesimus jadi bukan seorang hamba, tetapi jadi seorang saudara. Ini memang di dalam minta Philemon banyak soalan. Macam mana? Nombor satu dia kata, Philemon menerima Onesimus lagi? Saya mau. Sekiranya, mengapa saya menerima Onesimus lagi? Dia seorang yang kami tidak mau lagi. Dia sudah lari. Sekarang dia kembali, kita rasa susah. Kedua, bagaimanakah Philemon harus bertindak balas terhadap rayuan Paulus? Paulus ialah seperti bapa saya, bapa kerohanian, bapa rohani. Tetapi saya percaya Paulus. Saya tidak percaya Onesimus. Sekarang susah. Siapa Onesimus sekarang kepada Paulus? Apa yang dia sudah lakukan? Sekarang Paulus pun percaya dia. Bolehkah Onesimus dipercayai lagi?
apa peranan yang harus diberikan oleh Onesimus. Sekarang dia kembali bukan jadi hamba, dia jadi saudara. Ini adalah satu yang susah, boleh buat perkara yang susah boleh pastikan. Onesimus dengan Filemon. Filemon memang mau dengar rayuan Paulus, tetapi Filemon tidak adalah kesukaan kepada Onesimus. Tetapi Paulus kata, berikan dia peluang kali kedua. Ini sangat susah. Tetapi bila kita baca surat ini, niat Paulus ialah ada, kita boleh lihat ada 4 niat dia. Kata pertama, pengampunan. Sekarang Filemon sudah jadi pemimpin gereja. Selalu khotbah pengampunan. Dulu kita orang dosa. Kristus sudah ampunkan kita. Sekarang dia kata, bukan berkhotbah pengampunan, tetapi kami mau laksanakan pengampunan untuk memaafkan Onesimus. Ini satu perkara yang susah. Senang saja kita khotbah, kita berkongsi, tetapi mau laksanakan ini susah. Kedua, Paulus harap menggalakkan Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Dia seorang sudah buat salah, buat dosa, buat buruk, sekarang mau menerima. Paulus kata, saya rayuan engkau tolong menerima. Paulus kata, bagi dia peluang kali kedua, menerima dia. Ini kalau Paulus tidak ucapkan, memang Filemon tidak mau menerima dia. Ketiga, penerimaan ini bukan jadi hamba. Menerima Onesimus sebagai saudara. Susah. Dia jadi hamba, boleh. Saya tidak mau lihat dia. Dia boleh buat, dia pergi ladang, pergi mana-mana kerja. Tetapi dia kata, saudara. Saudara di dalam Kristus. Saudara dalam Kristus. Dia memang di dalam gereja kita. Tetapi Paulus kata, bukan sahaja kita ucapkan pengampunan. Bukan sahaja kita berkongsi, menggalakkan, menerima orang-orang lain masuk di dalam gereja, tetapi menerima mereka, apa latar belakang mereka pun tidak kira, bagi mereka ada satu peluang jadi saudara di dalam Kristus. Yang keempat, dia kata, niat Paulus ialah perdamaian seperti manusia dengan Tuhan. Manusia yang berdosa, Tuhan yang suci. Ini Kristus akan membawa dua masuk dalam perdamaian untuk mendamaikan antara satu sama lain dalam persaudaraan. Onesimus dengan Filemon, Filemon dengan Onesimus mesti berdamaian. Ini adalah harapan Paulus. Paulus kata pengampunan ini adalah dari Kristus. Menerima, dia menggalak, dia menerima seorang yang bersalah, menerima dia balik kembali. Ketiga, menerima dia sebagai saudara. Keempat, mendamaikan perdamaian ini, mendamaikan satu dalam. Dan ini bukan dua-dua pihak lain, tetapi ialah Filemon dengan Onesimus berdua-dua. Ini adalah bukan orang lain, tetapi sendiri
masuk di dalam golongan ini. Ini susah, tetapi marilah kita lihat, kalau hari ini saya mau tanya engkau suatu soalan. Adakah Anda pernah diberi peluang kali kedua? Ada kali engkau jatuh atau buat salah, sekarang kami harap orang berikan peluang kedua kepada kami. Bila di sekolah, kita ada buat salah, kita minta guru berikan peluang kali kedua. Kalau guru kata, jangan buat lagi, wah kita hati senang saja. Tetapi kalau kita curikan mangga rambutan orang lain ditangkap, kami pun minta maaf, kami pun harap orang berikan peluang kali kedua, jangan hukumkan saya. Kalau orang beri, wah kami rasa senang kan? Sekarang kalau ingat, seperti Onesimus, dia sudah curi duit yang banyak, dia sudah rosakkan benda-benda yang banyak, dia pun rosakkan nama bos dia. Sekarang dia kembali, dia minta ampun, minta keampunan. Kalau Filemon bagi ampunkan dia, dia memang rasa hati senang yang puji Tuhan. Kalau Filemon tidak ampun dia pun rasa susah. Kembali pun susah. Barangkali dia mau lari kali yang kedua. Engkau sendiri, bagaimana perasaan atau reaksi Anda kalau engkau diberi peluang kali kedua? Bagaimana perasaan engkau atau reaksi? Kami memang sangat suka hati. Soalan kedua, pernahkah Anda memberi seseorang yang melakukan kesalahan terhadap Anda peluang kali kedua? Orang melakukan kesalahan, sekarang engkau akan berikan peluang kali kedua. Ampunkan orang atau tidak? Ini lagi susah. Kita minta maaf senang, tetapi kami mau berikan ampun susah. Ramai orang kata, saya tidak mau ampunkan dia. Saya harap dia jatuh di dalam penjara selama-lama. Saya harap dia jatuh di neraka. Oh Tuhan, hukumkan dia. Ramai orang tidak mau berikan peluang kali kedua kepada orang lain. Susah, bukan senang. Lihatkan di dunia, banyak kali kami lihatkan seorang dihukum, kami rasa gembira. Oh, dia tentu bagus untuk dia. Sebab dia buat salah. Kalau dia minta maaf, minta ampun, kami mau bagi atau tak mau. Apa yang Yesus akan lakukan kalau untuk Yesus? Macam mana Yesus lakukan? Dia ampunkan atau tidak? Marilah kita doa. Allah yang Maha Kuasa, kami dalam surat ini, Filemon, kami sudah dengar. Niat Paulus ialah niat Yesus. Yang pertama, kami mesti mau melaksanakan keampunan. Ini satu perkara yang bukan senang dilaksanakan, tetapi kami mesti belajar melaksanakan keampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Seperti di doa Tuhan yang sama setiap kali kami doa. Kami pun menerima
mau digalakkan pelan-pelan menerima orang yang ada latar belakang yang tak sama. Menerima mereka sebab ada banyak golongan, yang banyak suku-suku orang yang lain masuk di gereja. Kami mesti mau belajar menerima mereka. Tetapi di sini Paulus pun menggalakkan kami menerima mereka, memberikan mereka jadi bukan hampa ada orang lain, ada suku lain, tetapi jadi seorang saudara di dalam Kristus. Tolonglah kami. Ya, senang saja kami menerima orang yang sama jadi saudara. Tetapi orang yang ada jenis lain, ada orang yang sudah bersalah, ada orang yang adalah lain-lain hal yang kami tidak suka, susahlah. Tetapi tolonglah kami menerima mereka jadi saudara dalam Kristus. Yang keempat, kami mesti belajar mendamaikan satu antara lain di dalam gereja, yang pelan-pelan di dalam community dan di dalam negara. Tolonglah kami buat apa niat Yesus suka kami buat. Dan Yesus pun harap kami ialah golongan Kristen buat bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.